Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan topik yang seterusnya ialah 5.1 pengenalan sebatian karbon. Okey, kalau kita tengok kat sini, topik standard pembelajaran dia ialah 5.1.1 mengenal pasti sebatian karbon dalam alam. Okey, kemudian 5.1.2 menjelaskan kepentingan kita karbon. Okey, ini kalau kamu tengok kat sini, ini adalah kita panggil dia sebatian karbon. Okey, dia ada hidrogen, ada karbon, okey, dan banyak bentuk-bentuk yang lain lagi. Okey, sebatian karbon. Okey, daripada segi pengenalan, kita tengok sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, kalau kamu ingat balik dalam jadual berkala dulu, okey, simbol bagi karbon ialah huruf C besar. Okey, C besar. Okey, boleh dikelaskan kepada dua. Satu, kita kenali dia sebagai sebatian karbon organik. Dan satu lagi, kita kenali dia sebagai sebatian karbon bukan organik. Okey, pengkelasan. Okey, kita dah bagi tadi. Sebatian karbon organik, sebatian karbon organik, bukan organik. Okey, kalau kita tengok, kalau kita katakan sebatian karbon organik, ia kebanyakannya adalah berasal daripada benda-benda hidup. Okey, bagi cikgu contoh-contoh benda hidup. 3 contoh. Type dekat chat tu. 3 contoh benda-benda hidup. Saya tak minta banyak, saya minta 3. Type dekat chat tu. Tiga benda hidup. Rafika baru sebut 1 tu, saya nak 3. Haiwan, tumbuhan, haiwan, manusia. Okey, betul. Okey, manusia. Okey, okey, kalau cikgu kata manusia, haiwan, tumbuhan ni cikgu tak nak. Cuba yang lain. Contoh-contoh yang lain. Betul lah tu, Syamil lah sebut tu, 3-3 tu betul lah tu. Okey, nama. Saya nak nama dia. Bagi cikgu nama. Ni umum sangat. Manusia, haiwan, tumbuhan ni umum lah. Betul lah tu, tak ada kata salah. Bagi nama-nama betul, spesifik sikit. 2 je cukup. 2 yang spesifik, apa dia? Okey, betul. Mikroorganisma, cikgu setuju. Lagi? Ada berjuta-juta benda organik, benda-benda hidup kat dalam dunia ni. Sikit je kamu sebut kat cikgu ni. Sepatutnya mesti lagi banyak. Haiwan akuatik, tambahlah. Tadi haiwan umum, haiwan akuatik, haiwan yang berada di dalam air. Contoh apa, Aiman, haiwan akuatik? Petroleum. Macam mana ni, Amar? Petroleum pula benda hidup. Petroleum bukan benda hidup. Okey. Alga, bagus. Bakteria, alga, semuanya adalah di bawah kumpulan mikroorganisma. Lagi, cepat. Dura, Atira, respon. Amar, petroleum salah Amar Itu dah tak hidup lah tu. Okey, dinosaur, tu contoh lah. Okey, itu semuanya adalah berasal daripada benda hidup. Okey, jadi kalau kita tengok semua yang berasal daripada benda hidup ni boleh membentuk beberapa contoh. Satu ialah arang batu, etanol, sutra, macam aku sebut kat sini, petroleum, itu semuanya adalah di bawah sebatian karbon organik. Okey. Okey, kemudian kita tengok sebatian karbon bukan organik, berasal daripada benda bukan hidup. Okey, contoh karbon dioksida dan juga batu kapur. Okey, jadi ini adalah antara pengkelasan di bawah sebatian karbon.
Okey, kita karbon, kalau kita tengok kat sini, okey, kita karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui, okey, yang pertama, pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses. Okey, kamu ingat balik proses-proses yang melibatkan karbon tu ialah respirasi, pembakaran dan penguraian. Okey. Okey, gas apa yang dibebaskan oleh proses respirasi? Respon sikit. Gas apa? Apa nama gas dia? Gas nitrogen ke? Gas apa yang dibebaskan semasa proses respirasi? Respirasi bebaskan gas oksigen, betul ke? Okey, betul. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Okey. Kamu terpengaruh dengan gambar bawah ni. Gambar bawah ni ialah proses fotosintesis. Okey, gas karbon dioksida. Okey. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Pembakaran gas apa yang dibebaskan? Kita dah belajar topik pencemaran ni tu. Gas apa? Respon sikit. Pembakaran akan membebaskan gas apa? Respon. Gas monoksida. Mana ada gas monoksida? Okey, Syamil betul kan Gas karbon monoksida itu adalah yang keluar daripada kenderaan. Okey, pembakaran enjin tu, gas-gas karbon monoksida, okey dan sebagainya lah. Okey. Okey. Okey, jadi saya tengok okey lah. Okey, satu lagi gas dia ialah gas karbon dioksida juga. Okey, ingat gas karbon monoksida itu ialah untuk kenderaan. Okey, dan ada juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, sama juga dengan penguraian, pereputan. Okey, semua juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini, fotosintesis. Okey, jadi fotosintesis ni proses ialah mengambil gas karbon dioksida. Okey, membebaskan oksigen dan menghasilkan glukosa dan seterusnya menghasilkan karbohidrat. Okey, jangan lupa benda ni. Okey, pembebasan karbon dioksida. Okey, yang pertama ialah respirasi. Okey, ingat respirasi dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Ingat, bila kita tengok tumbuhan hijau ni, jangan ingat tumbuhan hijau ni hanya menjalankan proses fotosintesis. Dia juga menjalankan proses apa tadi cikgu cakap? Respirasi. Kalau menjalankan proses fotosintesis, apa hasilnya? Tumbuhan? Respon sikit dekat chat. Okey, cikgu minta ramai yang suka cakap karbon dioksida, oksigen. Okey, kalau boleh kamu buat ayat yang baik sikit. Gas oksigen, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Okey, jangan tulis oksigen, karbon monoksida umum sangat. Okey, betul. Okey, Rafika respon tu betul. Okey, jadi respirasi ni biasanya dia akan fotosintesis ni akan menghasilkan gas oksigen, iaitu hasil bagi proses fotosintesis. Okey, jadi itu proses dia menghasilkan sumber makanan. Okey. Tapi kalau dia menghasilkan proses respirasi, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. So ingat dalam pemikiran kita, pokok atau tumbuhan hijau ni dia akan menjalankan dua proses utama. Satu ialah respirasi, kemudian satu lagi juga dia menjalankan proses fotosintesis.
fotosintesis. Okey, setakat ni boleh faham? Jelas? Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau jelas cikgu pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah pembakaran. Okey, kalau kita tengok pembakaran ni ialah pembakaran bahan api fosil seperti petroleum dan hidrokarbon membebaskan karbon dioksida ke dalam udara. Okey, jadi kalau kita tengok fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, jadi kamu ingat contoh-contoh ni. Okey, pembakaran. Okey, kemudian satu lagi ialah penguraian. Okey, penguraian bahan organik semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat pengurai membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, jadi kamu ingat tadi. Okey, bagi cikgu 3 proses utama tadi yang membebaskan gas karbon dioksida. Ulang balik. Tulis dekat chat apa 3 yang utama tadi. Respon dekat chat. Apa 3 proses utama tadi? Last? Rafika last? Okey. Respirasi, pembakaran, penguraian. Okey, ingat tu. Bila sebut je gas karbon dioksida ni, mesti dalam kepala dan ingatan kamu mesti kena ingat 3 proses utama ni. Okey. Okey, 1R 2P. 1R 2P. Okey, penyerapan karbon dioksida daripada atmosfera. Okey, gas karbon dioksida tadi. Okey, yang pertama ialah fotosintesis. Okey, yang pertama ialah fotosintesis. Okey, karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau dan mikroorganisma seperti mikroalga marin untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi kamu tengok takungan yang paling banyak dalam takungan gas karbon dioksida yang paling banyak dekat mana? Soalan cikgu. Kat mana? Kita dah belajar itu hari. Takungan gas karbon dioksida yang paling banyak dekat mana? Kita dah belajar bab berapa tu hari? Ingat balik jejak karbon. Pokok salah, Yusri salah. Takungan yang paling banyak dalam dunia ni kat mana gas karbon dioksida? Okey. Tak tahu cakap tak tahu. Tak ingat cakap tak ingat. Okey, tahu bagi tahu jawapan. Kat mana yang paling banyak? Tanah, salah. Fotosintesis tu proses. Tempat-tempat kat mana gas karbon dioksida ni paling banyak sekali disimpan. Klorofil, salah. Cuba ingat balik jejak kaki karbon tu. Jejak kaki karbon ingat tak lagi? Carbon footprint. Ingat tak lagi? Jejak kaki karbon ialah untuk nak tengok pembuangan gas karbon dioksida. Tangan karbon ialah proses penambahbaikan, mengurangkan gas karbon dioksida. Handprint, footprint, jangan lupa tu, kita dah belajar yang lepas tu. Okey, tahu ke tak tahu ni? Atau terlupa? Apa yang bagi kat cikgu ni semua salah. Pokok, tanah, fotosintesis ni semua salah. Okey, tahu ke tak tahu?
takungan yang paling banyak sekali karbon dioksida? Okey, jawapan dia ialah lautan. Lautan. Catat. Nah, kita dah beritahu itu hari dah. Okey. Okey. Yang mana ada kawasan air yang paling banyak sekali, iaitu lautan. Okey kan, kalau kita benda-benda bereput ni akan masuk ke dalam sungai, ada akhirnya akan pergi ke lautan. Okey, jadi ini adalah proses pertama, fotosintesis. Okey, jadi bila kita tengok konsep fotosintesis tadi, okey, dan cikgu dah cakap tadi, takungan gas karbon dioksida yang paling banyak sekali adalah di lautan. Jadi ada sejenis mikroalga, okey, atau microfit, okey, yang bersifat mikroskopik. Mikroskopik ni yang tak nampak dengan mata kasar lah. Okey, alga biasanya terdapat di air tawar dan sistem laut. Okey, bentuk dia adalah unisel atau multisel. Jadi kalau kita tengok, okey, mikroalga mampu melakukan fotosintesis, penting untuk kehidupan di bumi untuk menghasilkan kira-kira separuh daripada oksigen atmosfera. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, saintis kebanyakannya kalau katakan tempat tu mengalami banyak gas, penyimpanan gas karbon dioksida, jadi dia perlu tukarkan kepada bentuk gas oksigen. Jadi siapa yang akan tukarkan takungan tadi kepada bentuk gas oksigen ialah mikroalga. Okey, faham tak ni? Jadi semuanya adalah melibatkan proses fotosintesis. Okey, jelas? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Takungan gas karbon dioksida yang paling banyak dekat mana? Respon sikit. Okey, bagus. Lautan. Okey. Kalau cikgu nak kurangkan gas karbon dioksida tu, cikgu akan letak apa? Kita tahu tadi lautan ni tempat menyimpan gas karbon dioksida ni. Okey. Mikroalga. Okey, jadi kita panggil apa ni? Kalau kita panggil, kita letak mikroalga dalam lautan tu untuk jadikan, okey, jadi gas karbon dioksida tadi terlampau banyak dalam lautan tu. Jadi apa akan berlaku? Adanya mikroalga ni, dia akan bebaskan banyak gas oksigen. Okey, dia dia akan bebaskan gas oksigen selepas menukarkan gas karbon dioksida tadi melalui proses fotosintesis. Okey, jelas? Faham? Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Okey, jadi besok kalau keluar dalam soalan peksa, jangan tak tahu pula. Kau jangan belasah benda ni adalah bentuk bakteria, kokus pula. Kokus bentuk apa? Respon kat cikgu. Kita dah belajar itu mikroorganisma. Kokus bentuk apa? Kokus dalam mikroorganisma, iaitu bakteria. Kokus tu bentuk apa? Respon? Wah, ini 25 hari ni banyak lupa ni. Amin dah daftar dah? Pendaftaran? Respon sikit Amin. Dah daftar dah? Kehadiran? Okey, kokus bentuk apa? Bagus, bulat. Bacillus bentuk apa? Emas sfera panjang kot. Okey, bentuk rod. Okey. Okey. Spirillum tu bentuk apa? Topik kita topik tentang karbon. Sebatian karbon. Okey, bagus. Tahniah. Rafika cepat jawapan tu. Okey. Kalau kokus ni bergabung, kita panggil apa? Bergabung dua, kita panggil apa? Bentuk dia.
Kan dia ada bentuk satu, bentuk dua, gabung dua, lepas tu gabung panjang kan. Berpilin, Streptococcus. Streptococcus tu nama Rafiqah. Dua kokus. Bagus. Diplococcus. Tahniah Atira. Rafika, Atira, Syamil je respon. Yang lain semua senyap je. Okay, bagus tu. Ingat, jangan lupa. Tak lama lagi dah kita nak periksa pertengahan tahun ni. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya pasal lautan, nak tanya tentang mikroalga. Okay, jadi satu lagi cikgu nak ingatkan bila meletakkan mikroalga, okay, macam contoh, ada lautan tu dia ada banyak gas karbon dioksida. Jadi apa saintis akan buat kat situ, okay, rupanya kandungan mikroalga tu kurang dekat kawasan tu. Jadi apa yang saintis buat? Saintis akan tambah bilangan mikroalga kat kawasan tu supaya takungan gas karbon dioksida yang banyak di dalam lautan tu akan dapat ditukarkan menjadi gas oksigen. Okey, jelas? Faham? Okey, jadi namanya ni adalah kaedah biologi. Okey, kita tak gunakan bahan kimia pun. Kita menggunakan hubungan tadi. Hubungan kita adalah berdasarkan proses. Okey, faham tentang mikroalga ni? Tak faham cakap tak faham? Okey, jadi jelas kalau jelas kita akan teruskan. Okey, kepentingan proses karbon dioksida. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, kepentingan proses fotosintesis. Okey, yang pertama menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Yang kedua, mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, itu sebabnya pentingnya kita karbon tu. Okey, kemudian yang ketiga, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Okey, dan yang keempat, membekalkan makanan daripada manusia dan juga haiwan. Okey, kemudian yang kelima, membebaskan oksigen ke atmosfera. Dan akhir sekali, menukarkan karbon dioksida kepada sebatian karbon yang lain seperti glukosa. Okey, ini adalah 5 proses kepentingan fotosintesis. Okey, nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, kamu tengok je lah slide ni. Okey, penilaian. Okey, salin ni soalan. Last dah nak habis dah ni. Boleh nampak tak soalan tu? Okey, pindahkan dalam buku SC2. Boleh nampak tak? Kecil lah. Okey, bagus. Okey, salin Nanti masuk dalam buku SC2. Amin dah daftar? Dah masuk link pendaftaran? Kehadiran? Okey, bagus. Okey, siapa dah siap? Cakap siap Okey, bagus. Tahniah. Okey, Dura dah siap, Aiman dah siap, Syamil dah siap. Atira dah. Atira bila nak hantar video? Boleh respon Atira? Wani dah hantar dah. Atira belum lagi. Amin dah hantar video Amin. Video nuklear tu. Okey, tengah buat. Lost contact. Siapa-siapa nak respon? Nama pun cikgu rasa macam tak ada kot video. Video apa Tira? Tajuk dia?
Video individu kan? Video mana? Ni video lama dah ni. Cikgu nak rekodkan dalam PB projek kamu punya pembentangan tu. Siapa tahu video apa ni? Amin tanya ni. Betul. Video nuklear tu. Amar dah hantar, Amar? Buatlah. Kalau tak tengok dalam cikgu punya YouTube tu, semak balik. Ramai banyak contoh kawan-kawan kamu hantar dah tu. Dia bawa pentaksiran. Saya simpan kamu punya evidence semua dalam YouTube. Okay, tolong buatlah Siapa yang tak buat lagi tolong buat. Okay, jangan tak ambil kisah. Saya cuma yang risau nanti saya tak tahu nak cari mana untuk nak perbaiki kamu punya markah PBD nanti. Tak hantar lah. Saya tak ada masalah pun. Jadi kalau tak hantar tu lah markah kamu. Tu je. Jadi adalah susah lah nak bagi pertimbangan profesional pun. Okay. Okay, last. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tentang topik pengenalannya. Kita baru belajar pengenalannya. Kita tak pergi jauh. Okay, tak ada. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu buka mic. Okay, lepas tu kamu buka kamera. Okay. Okay. Cikgu buka kamera cikgu. Tak ada apa ni, Tira? Buka kamera jap. Tak ada kamera. Okey, buka kamera. Cikgu nak rakam contoh gambar-gambar. Sebab apa saya nak ni. Okey. Cikgu minta 4-5 orang. Okey, rakam ni Cikgu Mazri nak apalah evidence. Tengok kehadiran kamu lah kelas 5B. Okey, buka kamera. Nak tengok rupa tu. Okey. Cikgu nak ambil gambar kehadiran. Okey, buka kamera. Cikgu nak ambil gambar ni. Gambar evidence. Buka lah Yus. Yus tak ada? Mana Yus? Bawa tengah cakap. Okey, Rafika, apa semua? Tak ada emas pun emas. Ada yang tak ada gambar. Okey, Amar boleh buka kamera. Aiman. Okey, yang lain cikgu minta tolong Dura ke siapa yang expert ni tengok juga gambar-gambar pelajar yang lain tu. Ada nanti tolong snap sikit gambar gambar evidence. Kehadiran. Okey, buka. Cikgu nak ambil gambar. Siapa tak kisahlah, Dura ke, Aiman ke, Amar ke, Syamil ke, Amin ke. Nanti masukkan dalam grup. Gambar video tu. Cikgu nak tengok gambar muka. Okey, Fatin boleh buka kamera. Okey, Atira, Amin, Amar, Aiman. Cuti. Okey, nanti siapa yang ada nanti, okey boleh tutup kamera. Okey, ada apa-apa soalan tak?
nak tanya? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. Ada apa-apa soalan? Okey, jelas topik kita hari ni 4.3 dengan 5.1. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, okey kita berhenti di sini. Okey, terima kasih sebab hadir kelas cikgu. Okey, jadi cikgu tak akan fokuskan hanya pada hari Selasa je lah kelas kita. Jadi saya akan buat kelas-kelas tambahan yang lain. Okey, jadi cikgu minta tolong siapa yang tak masuk kelas, tolong tengok video sampai habis. Okey, video sampai habis. Sebab itu je cara yang cikgu boleh tolong kamu. Okey. Okey, dan siapa yang nak tengok nota, kamu boleh tengok dalam Google Classroom. Okey, jadi cikgu dah masukkan semua nota-nota. Okey, atau kita punya slide PDPC. Okey, sehingga yang terkini lah. Okey, yang ini nanti cikgu akan masukkan kemudian. Okey, Okey, jadi kalau tak ada apa-apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.